Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Video kali ini kita akan sambung pembelajaran kita tentang PLC yang seperti yang saya janjikan sebelum ni. Kita akan mempelajari counter secara khusus, dan kemudian kita akan cuba menjawab soalan leadership untuk soalan nombor 2, leadership nombor 2 sehingga habislah. Okay, so kita sama-sama tengok PLC, program PLC. Okay, so macam biasa kita masukkan input, kita masukkan output, dan kita masukkan satu, iaitu counter. Okay, so untuk counter ni ada dua bahagian penting, iaitu untuk counting dan juga untuk reset. So sebaiknya untuk input kena ada dua lah. Okay, so input satu kita letak pada button counting. So input 2 kita sambung ke reset, dan kita sambung terus pada output. So kita pergi pada block properties. So kita gantikan simulasi kepada push button. Kedua-duanya kita gantikan kepada push button. Okay, kemudian untuk counting ni kita di sini ada dua bahagian lah. So counting ni ada untuk on dan juga untuk off. Kita cuba untuk on dulu ya. Katakanlah kita tekan sebanyak 5 kali. Okay, nak tekan sebanyak 5 kali untuk on. Off tak payahlah, sebab off kita dah ada button untuk reset. Okay, kita boleh pergi pada simulation. Oh, yang ini salah. Okay, gantikan balik kepada simulasi. Oh, ni salah tekan tadi ni. PB biasa PB push button hijau lah. Boleh open. Okay, so sekarang kita dah setkan sini pada 5 kali counting. Makanya tekan button 1 ini, barulah litar ini akan berfungsi. Selepas itu untuk resetkan dia, kita tekan push button yang nombor 2. So kita boleh cuba 1. Bila kita tekan 1, counting dia kat sini akan menunjukkan 1, 2, sini akan menunjukkan 2, 3, 4 dan 5. Sampai 5 je baru litar counting ni menghidupkan lampu. Selepas ni kalau kita tambah lagi, kita akan ada apa-apa perubahan, sehinggalah kita tekan button yang kedua, itu untuk button reset. So bila kita reset, dia akan balik kepada kosong semula. Ini adalah bagaimana counter berfungsi, button counter berfungsi. Kita juga boleh cuba untuk offkan litar tu. Okay, contoh macam sini kita dah counting sebanyak 5, kita kurang kepada 3. So kita nak yang counting yang kali ke-5, dia akan kira dia akan putuskan litar lah. Cuba kita cuba. So kita buat 1, 2, 3, 3 on, kita tambah lagi sehingga 5, 4 masih lagi on, 5 talian putus. Itu dia punya penggunaan counter. Dia boleh kita set untuk on dan kita boleh set untuk
off. Kemudian bila kita nak reset keadaan ni, kita tekan push button yang kedua ni, dia akan reset semula lah, jadi kosong. So saya harap belajar boleh faham penggunaan counter lah. Okay. So kita ada soalan berkaitan dengan soalan ini soalan ini adalah soalan lab sheet yang kedua dan juga praktikal yang kedua, yang mana soalan ini dia minta kita untuk dia punya kendali sistem dia minta kita buat kendalian ni lah. Apabila switch 1 ditekan sebanyak 2 kali, maka lampu 1 akan menyala. Maksudnya switch 1 ini ditekan, lampu ni ditekan, yang switch ni ditekan 2 kali. Okey, selepas ditekan 2 kali, lampu 1 nyala. Lampu 1 nyala, dan selepas 5 saat lampu 1 padam. Selepas 5 second, 5 saat lampu padam. Dan lampu 2 pula akan menyala selepas, yang ni akan menyala selepas 5 saat. Selepas lampu 1 nyala, padam 5 saat, betul lampu 2 pula akan menyala selama 5 selepas 5 saat. So maksudnya dia berganti lah. So kendalian seterusnya adalah dia beritahu apabila switch 2 ditekan, semua lampu akan terpadam. Apabila switch 2 ni ditekan, ini maksudnya switch 2 ni adalah switch reset. Switch reset. Tulisan tak buat cantik. So ini button untuk reset, ini button untuk counting. Okey. So ini yang kita kena buat. Okey, kita boleh cuba. So kita buat new folder. Okey, so kita masukkan 2 input. So kita masukkan 2 output. Okey. So ini kita label dia sebagai switch 1. Ini kita label sebagai switch 2. So kita tukar siap-siap. Ini adalah push button, yang ni juga adalah push button. Kemudian Q1 ni kita label sebagai lampu 1. Yang ni kita label sebagai lampu 2. So kita ada 4 komponen, sama macam yang kita tengok ni tadi. So switch 1 counting, switch 2 reset. Lampu 1 akan menyala dulu selepas ditekan switch 1 ni sebanyak 2 kali. Kemudian dia mati sendiri, dia padam sendiri. Lepas tu L2 pula akan menyala. Bila dah menyala, bila kita tekan switch 2 reset, maka semua lampu akan terpadam. Okey. So apa yang kita boleh buat di sini ialah kita masukkan counter. Okey. So tadi kita dah tahu counting pada switch 1. Okey. Switch 2 pada reset. Okey. So jumlah counting on dia adalah 2. Okey, off dia tak ada, dia on saja. Kemudian kita masukkan edge trigger relay. Okey, ini kita masukkan ni sebab dia nak pulse kita tadi sebanyak 5 second. So ni 5 second. Okey, interpulse tak ada, lepas tu dia padam. So ni kita sambung kat sini.
Ini kita sambung ke Q1. Okey, kemudian kita masuk satu lagi on delay, rotative on delay. Okey, so yang ini kita masukkan, kita sambungkan pada on yang sama supaya dia serentak dengan pengiraan lampu ini padam, lampu ini akan menyala. Jadi ini pun kita set kepada 5 second. Ada satu penambahan kat sini. Sini adalah button reset. So kita ambil daripada sini, kita kena sambungkan ke button reset. Sebabnya selepas kita habis tekan switch nanti, untuk rotative on delay ni kita kena reset balik supaya dia boleh, sebab kita faham rotative on delay ni dia ada litar pegang atau ada litar hole. So dia kena reset balik supaya dia boleh berfungsi semula. So ini kita punya litar yang kita buat. Okey, so kita boleh cuba. Kita cuba switch 1 ditekan 2 kali. Okey. Kemudian lampu 1 akan menyala selama 5 second, kemudian dia padam. Kemudian selepas dia padam, automatik lampu 2 akan nyala. Dan switch 2 apabila ditekan, dia akan reset semua, lampu semua akan terpadam. So kita mulakanlah. Kita cuba simulasi ini. 1, counting 1. Itu kita tekan sekali lagi. Kedua. Okey, sekarang kita nampak dekat Q1 tengah menyala. Selepas 5 saat dia padam. Dan yang pada lampu 2, dia padam. Selepas 5 saat dia akan menyala. So kita boleh tengok sekali lagi, kita reset. Dan kita tekan sekali lagi. Okey, 2 kali tekan counter. Ini belum menyala. Lepas 5 second dia bawa akan menyala. Ini dah menyala. Lepas 5 second dia akan mati. So kita dah menjawab soalan pada latihan yang kedua. So macam mana dengan ladder diagram? Kita boleh klik dekat ladder diagram. Sebelum tu kita matikan dulu simulasi. Okey, ini ladder diagram yang diberikan. So macam saya beritahu sebelum ni, untuk melukis ladder diagram ni, kita kena bermula daripada bawah. Mula daripada bawah, naik ke atas. Sebab susunan dia terbalik. Bila kita susun balik dalam ladder diagram, kita akan dapat bentuk yang macam ni lah. So kita boleh samakan dengan Omron. Okay. Selain daripada tu, ada satu function yang kita boleh tunjukkan, iaitu berkenaan dengan print preview. So dalam print preview ni ada beberapa perkara kita kena tahu, iaitu yang pertama, dalam print preview Simelogo ni kita boleh dapatkan ladder diagram. Kemudian kita boleh dapatkan data-data yang lain juga. Contoh macam ni, data-data input dan juga data-data device yang ada yang kita telah gunakan. So dia bagi kita parameter. Ini device yang diberikan kepada kita. So kita boleh print. Dan kita boleh dapatkan data yang kita nak lah. Okay, dia siap dengan border lagi. Siap dengan border. Okay. Kalau ada yang nak baca semula soalan tadi, ini soalannya. Dan ini adalah diagram dia. Okay, so saya harap pelajar boleh faham dan boleh ikut apa yang telah ditunjukkan tadi untuk lab sheet yang kedua ataupun untuk praktikal yang kedua.
So kalau kita tengok, sangat mudah lah penggunaan Siemens Logo ni dalam menjawab soalan-soalan berkaitan dengan control system atau PLC. So PLC ni kita sebenarnya satu pilihan lah untuk kita. Selain pada kita menggunakan Omron, kita juga boleh menggunakan Siemens Logo. Sebab Omron seperti mana kita tahu ada harga dia agak tinggi, dan untuk Siemens Logo ni harga dia insyaAllah kita boleh adakan lah. Jadi kepada KV yang tidak kata mempunyai fasiliti yang cukup macam KV SAS, saya menggalakkan penggunaan Siemens Logo lah. So belajar juga boleh aplikasi apa yang kita telah pelajari, dan saya harap tak ada masalah dalam kita nak membuat programming PLC. Dan di samping itu, saya mohon pada pelajar untuk buat carta alih, kemudian selain pada carta alih, kita kena buat blok, gambar rajah blok. Kemudian masuklah perincian peranti masukan. Tadi kita ada dua peranti masukan, iaitu PB1 dan PB2. Data dia kita masukkanlah 5 data tu 00000 tu dengan PB2 001. Kemudian kita ada peranti yang kita gunakan, pilihlah sama ada guna PLC Siemens Logo ataupun Omron, dan spesifikasi teknikal ni sama ada kita pakai konsol ataupun pakai komputer lah. Okay. Jadi kalau ikut ni kita pakai komputer lah. Kemudian kita isikan kod mnemonik, ikut arahan. Kod mnemonik ni kita boleh berdasarkan kepada rajah tangga yang kita lukis. Okay. So saya harap pelajar boleh faham dengan baik. Kita jumpa untuk video yang seterusnya, untuk video yang ketiga. Terima kasih.